A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama dalam program tazkirah ringkas secara online yang mana membawakan tentang tajuk hukum hakam berkaitan puasa. Alhamdulillah, kita lebih kurang 10 hari lagi tuan-tuan dan puan untuk kita menuju ke bulan Ramadan. Maka kita sebagai orang beriman, orang bertakwa, maka sudah pasti kita tidak sabar untuk menanti kehadiran bulan Ramadan yang tak lama lagi akan kunjung tiba. Sebab itu tuan-tuan dan puan, sebelum kita menempuh bulan Ramadan, saya suka untuk kita mengulang kaji semula. Makna kita dah tahu hukum hakam, cuma kita ulang kaji balik, refresh balik. Mudah-mudahan ilmu-ilmu ini kita dapat bawa dalam bulan Ramadan dan kita yakin tanpa rasa was-was. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya juga mendoakan tuan-tuan dan puan sihat semua dan bahagia bersama keluarga, dijauhkan daripada segala musibah dan dikurniakan kesihatan yang baik. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan kita berdoa kepada Allah agar Allah sampaikan umur kita dan kita dapat masuk ke dalam bulan Ramadan yang dijadualkan pada 24 insya-Allah pada 24 April depan. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah taala, seperti kita sedia maklum, berpuasa di bulan Ramadan adalah wajib, wajib bagi semua orang Islam dan orang Islam yang mukallaf. Bahkan umat-umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang saya bacakan sebentar tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kita berpuasa akhirnya sekali la'allakum tattaqun, semoga kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang berbunyi, bunyal Islam ala khamsin. Terbinanya Islam ni atas 5 perkara. Terbinanya Islam atas 5 rukun. Yang pertama, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak diibadahkan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW itu adalah pesuruh Allah. Wa iqamis solah, mendirikan solat. Wa ita'iz zakah, membayar zakat, mengeluarkan zakat. Wal hajji bait, menunaikan haji. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Sudah pasti tuan-tuan dan puan, sebagai orang Islam, maka wajib untuk kita mengikuti rukun-rukun yang telah ditetapkan dalam agama kita. Dan sebelum kita pergi jauh tuan-tuan dan puan, saya nak mengajak untuk kita mengenal dulu apakah pengertian puasa. Pengertian puasa ni dari segi bahasa dia, puasa bermakna menahan diri daripada sesuatu, menahan diri daripada sesuatu. Dari segi istilahnya, dari segi istilah syaraknya, bermaksud puasa ni menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Jadi saya akan terangkan apakah perkara yang boleh membatalkan puasa. Bermula daripada terbit fajar sehingga terbenamnya matahari dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Masya Allah
Jadi hukum puasa Ramadan ni wajib fardu ain. Fardu ain ni wajib bagi individu. Wajib bagi individu yang mana orang Islam yang cukup syarat-syaratnya. Baik. Syarat-syarat ni apa dia? Kita tengok pada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ni ada 5 perkara. Pertama, mestilah seorang itu Islam. Yang kedua, mukallaf. Mukallaf ni maknanya tuan-tuan, orang yang diberi taklif. Orang yang ditaklifkan, dibebankan dengan perintah daripada Allah Ta'ala, iaitu orang yang telah baligh dan berakal. Ya, mukallaf ni mesti orang yang baligh dan berakal. Dan baligh ni bagi kanak-kanak, had umur baligh ni bagi lelaki ketika umurnya 15 tahun ataupun kalau mana-mana sama ada umur 15 tahun ataupun telah keluar air mani. Ya. Orang perempuan sama ada umur 9 tahun ataupun dia telah keluar haid, darah haid. Itu menunjukkan seorang itu telah baligh. Baik. Dan berakal. Baik, tuan-tuan dan perempuan ya. Yang ketiga, syarat wajib puasa ni mampu berpuasa. Mana mampu berpuasa ni dia melibatkan kepada tubuh badan dia. Tubuh badan dia. Maka kalau orang tu sakit, ya, sakit sama ada sakit tua ataupun sakit tidak ada harapan sembuh, ya, maka tidak wajib baginya berpuasa. Yang ini kita akan detailkan balik apakah contoh-contoh sakit yang menghalang seseorang itu daripada berpuasa. Baik. Kemudian yang keempat, syarat wajib puasa mestilah sihat. Sihat, mestilah seorang itu sihat. Kalau seorang itu telah lanjut usianya ataupun uzur, maka tidak wajib baginya berpuasa. Yang seperti saya sebut tadi, orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, kan, duduk terlantar je, ataupun dia kalau tak makan akan mendatangkan kemudaratan pada diri dia. Itu sakit betul, ya. Bukan macam kita ni sakit-sakit lutut, ya, sakit-sakit tangan, sakit tengkuk. Itu tak ada masalah, itu sakit yang boleh berpuasa lagi. Sebab ini disebut sakit yang mana dia tidak ada harapan untuk sembuh. Yang kelima, syarat wajib puasa mestilah seorang itu bermukim. Bermukim. Dia ada beza mukim, mustatin dan musafir. Ya. Mukim ni adalah seseorang yang tinggal di satu tempat lebih daripada 3 hari. Tak masuk hari datang dan hari keluar. Hari datang dan hari balik. Itu mukim. Kalau mustatin pula, tuan-tuan dan perempuan, seseorang yang menetap di satu tempat dan tak keluar dari tempat dia melainkan ada hajat sahaja. Contoh nak balik kampung, balik raya, itu orang mustatin. Ya. Dan musafir semestinya dimaklumlah, seorang yang melakukan perjalanan yang jauh melebihi 2 marhala. 2 marhala ni dari segi syaratnya lebih kurang 92 km. Ya. Maka orang musafir ni ada kelonggaran untuk tidak berpuasa. Baik, kita akan bincangkan. Baik. Jadi sebelum kita pergi jauh, saya ucap terima kasihlah kepada sahabat-sahabat yang sudi bersama saya pada malam ni. Dan insya-Allah kita boleh kongsi-kongsikan, kalau ada soalan boleh tanyalah. Terima kasih kepada sahabat saya Isra, abang saya Safirul Amar, isteri saya pun tengok ni, Imam Said Zaki. Terima kasih banyaklah. Abdul Rauf, Rauf Fela. Baik. Kemudian kita pergi kepada syarat sah puasa pula. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa, macam tadi syarat wajib puasa. Maka seorang itu diwajibkan berpuasa sekiranya ada syarat-syarat tadi. Pertama, Islam, mukallaf. Yang ketiga, mampu berpuasa. Yang keempat, sihat. Dan kelima, bermukim. Yang ni pula syarat sah puasa. Kalau dia tak ada kesemua ni, maka tak sah puasa dia. Baik, yang pertama Islam. Yang kedua, berakal ataupun mumayyiz. Baik, yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Yang keempat, berniat pada tiap-tiap malam.
Yang kelima, berpuasa pada hari-hari yang dibolehkan berpuasa. Baik, manakala rukun puasa pula, rukun puasa ada 3. Kan, rukun puasa ada 3. Tetapi ikutkan ada 2 sahaja. Yang pertama niat, dan juga yang kedua meninggalkan segala perkara yang membatalkan puasa. Cuma dalam kitab-kitab fiqh ditambah rukun tambahan, iaitu orang yang berpuasa. Mesti ada orang yang berpuasa lah. Baik, tuan-tuan mungkin tertanya, apakah kitab yang dirujuk oleh saya? Maka tuan-tuan dan puan-puan, kitab yang dirujuk oleh saya ialah kitab Nawaitu Shauma Ghadin. Nawaitu Shauma Ghadin, karangan Sahibul Fadilah Tuan Guru Ustaz Muhadir Haji Jul. Tuan-tuan kalau ada kitab ni boleh buka samalah. Baik. Ini kita ringkaskan ya. Syarat wajib puasa, rukun dengan syarat asal puasa kita dah sentuh. Kemudian kita pergi kepada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Baik. Perkara-perkara yang membatalkan puasa ada beberapa. Kan ada beberapa yang disebut sebanyak 10 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ini batal. Saja-saja makan minum, ya, maka batal puasa dia. Yang kedua, bersetubuh dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadan. Ini bagi pengantin baru kan. Maka jangan terlajak. Tak kira lah pengantin baru ke pengantin lama ke, sama je. Jadi jangan terlajak tuan-tuan dan puan-puan ya. Yang ni nanti kita akan bincangkan apakah kesan sekiranya seseorang itu bersetubuh pada siang hari. Ya. Sebab tu bersetubuh pada siang hari batal puasa dia. Nak bersetubuh malam saja. Ya, malam saja. Iaitu bermula maghrib sampailah sebelum fajar. Itu sahaja syarat dia. Baik. Yang ketiga, seseorang itu menyebabkan dia batal puasa dia sekiranya dia muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Yang keempat, sekiranya seorang perempuan itu datang haid atau nifas. Nifas ni darah yang keluar bersama bayi yang dilahirkan. Yang kelima, wiladah, sebab melahirkan anak, membatalkan puasa. Yang keenam, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Mengeluarkan air mani dengan sengaja. Baik, sama ada perbuatan sendiri, keluarkan sendiri, ataupun mengeluarkan dengan tangan isteri, ataupun disebabkan bercium atau berpeluk-pelukan sehingga menyebabkan keluarnya air mani, maka dia akan membatalkan puasa. Baik. Kemudian yang ketujuh, memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka ni adalah mulut, lubang hidung, lubang telinga dan lubang kemaluan, kubul dan dubur. Kan? Pusat ni tuan-tuan bukan rongga. Jangan salah faham, ya. Yang saya ulang balik, rongga ni mulut. Benda yang terbuka. Mulut, lubang hidung, lubang telinga dan juga lubang kemaluan, kubul dan dubur. Kan lubang kemaluan lelaki dan perempuan lah, kubul dan dubur. Baik. Itu bagi sesuatu yang dimasukkan ke dalam rongga yang terbuka. Baik. Yang ke-8, sebab membatalkan puasa adalah disebabkan pengsan ataupun mabuk dengan sengaja sepanjang hari. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ni kita kena faham, pengsan atau mabuk bukan tidur sepanjang hari. Ya, istilah pengsan ataupun mabuk. Pengsan mungkin sebab penat sangat, pengsan, ataupun ada penyakit, pengsan, ataupun mabuk laut. Ya, mabuk laut. Maka kalau dengan sengaja sepanjang hari, maka batal puasa dia. Tapi kalau tidur sepanjang hari, tidak membatalkan puasa. Dia tidur kerja dia, kan? Tidur je kerja, maka hukum dia makruh. Cuma saya akan bincangkan apakah
yang membolehkan seorang itu tidur sepanjang hari ataupun tidur sekejap dalam dia berpuasa. Baik. Yang kesembilan, disebabkan gila. Maka gila ni akan menyebabkan seseorang itu akan membatalkan puasa dia lah. Kan? Gila, dan gila ni disebut orang yang tidak waras. Tidak waras. Ya. Ataupun sebab tiba-tiba gila. Tiba-tiba gila pada mana-mana waktu pada siang hari. Tiba-tiba je gila. Maka batal puasanya untuk hari tersebut. Sama ada sekejap ataupun lama. Sama je. Maka kalau gila, maka tu batal puasa dia. Kan? Tapi jangan buat-buat gila. Kan? Jangan buat-buat gila. Saya pernah ikut pergi operasi mencegah orang tak puasa ni. Tiba-tiba jadi gila macam je. Tiba-tiba dia buat-buat gila. Orang buat-buat gila ni tak dikatakan gila. Gila ni gila yang semula jadi. Kan? Ya? Baik. Yang ke-10, sebabkan murtad. Murtad ni keluar daripada agama Islam, dia akan membatalkan puasa dia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ta'ala. Keadaan-keadaan, seterusnya kita bincangkan keadaan-keadaan yang tidak membatalkan puasa walaupun sudah sampai ke rongga. Apakah keadaan yang puasanya tetap sah walaupun sesuatu sudah sampai ke rongga dia yang terbuka? Yang pertama, sekiranya sesuatu itu masuk ke mulut dia secara tidak sengaja. Tidak sengaja. Kan selalunya berlaku pada hari pertama puasa. Hari pertama, hari kedua. Kadang-kadang tak sengaja. Tak sengaja terbuka peti ais. Tak sengaja terambil lauk dekat atas meja. Makan. Sempat makan. Minum pula. Minum air Nescafe pula. Kan? Lepas minum, basuh mulut semua, tiba-tiba, ya Allah, aku puasa hari ni. Maka orang itu dimaafkan. Maknanya Allah bagi dia makan. Maksudnya, dalam hadis Nabi SAW, Allah telah memberi dia makan. Maka kalau dia tak sengaja, maka dimaafkan. Tidak batal puasa dia. Yang kedua, orang yang berpuasa tidak tahu hukumnya. Orang yang puasa tidak tahu hukumnya. Yang ketiga, dipaksa oleh orang lain makan. Contohnya, dia tak nak puasa tapi kena paksa. Kan? Tapi jaranglah orang kena paksa makan. Biasa dia memang suka saja je nak makan. Ya? Baik, yang keempat, air liur yang mengalir di antara gigi-giginya sedangkan tidak mungkin dapat mengeluarkannya. Air liur tu walaupun berada dalam mulut, takkan kita nak biar air liur tu mengalir je. Kan? Mengalir je. Sebab apa air liur tak telan? Takut batal puasa. Tak. Air liur tidak membatalkan puasa. Jangan risau tuan-tuan. Nak telan air liur tu berapa banyak pun telan lah. Kan? Ada orang dia simpan air liur dia penuh, baru telan. Tak batal tuan-tuan. Kan? Telan lah berapa banyak. Yang penting air liur dia. Jangan air liur orang. Kan? Jangan buat hal. Air liur dia tak apa. Air liur yang mengalir di antara mulut dia. Baik. Yang kelima, sekiranya debu-debu di jalan raya masuk dalam rongga mulut, dia lalu tepi jalan, kan, bas pun jalan lalu, kemudian debu tu masuk dalam hidung dia, telinga dia, mulut dia, masuk banyak, kan, adakah batal puasa dia? Maka tidak batal puasa dia, ya, dimaafkan, ya, tidak membatalkan puasa. Kemudian yang keenam, tepung yang diayak masuk ke dalam mulut. Contoh tepung, kita buat roti. Biasa orang perempuan ni buat roti, kan? Dia buat kuih, gelik-gelik. Kan biasa puasa ni nak raya, kan? Gelik-gelik tepung, tiba-tiba abu tepung tu, debu tepung tu masuk dalam rongga dia, hidung ataupun mulut. Maka tidak membatalkan puasa, basuh je mulut dia. Yang ketujuh, sekiranya lalat atau binatang lain terbang lalu masuk ke dalam mulut dia, kan? Sebab tu kita jangan tengah-tengah sangat. Ngangah, tiba lalat masuk up. Dengan syarat jangan telan lalat tu, kan? Mana lapar sangat ke apa, jangan telan lalat tu. Mana buang lalat tu, maka dimaafkan. Ya, tak sengaja.
Jangan buat hal dia telan lalat tu. Ya. Baik, ini perkara yang tidak membatalkan puasa walaupun ada benda yang telah masuk ke dalam rongga kita. Baik. Kemudian yang seterusnya kita bincangkan perkara yang sunat dilakukan ketika berpuasa. Baik. Perkara yang sunat dilakukan ketika berpuasa, yang pertama sekali, segera berbuka puasa. Segera berbuka puasa. Buka puasa biasa orang sebut iftar. Iftar ni bahasa Arab. Bahasa Melayu dia berbuka puasa. Dan kita disunatkan untuk bersegera berbuka puasa. Dan ada orang dia nak sembahyang dulu. Nabi tuan-tuan akan makan dulu baru sembahyang. Walaupun kita minum air 1 gelas ataupun makan kurma 3 biji, maka lepas tu kita sembahyang lah. Maka sunat dia makan dulu. Berbuka dulu baru kita solat. Ya. Segerakan berbuka puasa. Yang kedua, sahur. Sahur ni perkara yang sunat. Kalau seorang itu terlepas, terlajak, tak sempat nak sahur, maka tak ada masalah sebab sunat. Tetapi afdalnya digalakkan, disunatkan untuk kita berpuasa. Sebab ada barakah dia. Nabi SAW sebut daripada Anas bin Malik, disebut tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kamu semua, sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkatan. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Mana tuan-tuan dan puan-puan, sahur ni ada keberkatan, ada barakah dia. Nak tahu barakah dia, maka sahurlah. InsyaAllah ada barakah dia. Mana Allah berikan kecukupan, Allah berikan kita kelapangan hati, ketenangan hati, kebahagiaan. Itu semua barakah. Ya, insya-Allah. Kita tetapkan kalau tahun lepas kita ada tertinggal sahur. Tahun ni kita niatkan, ya Allah, mudah-mudahan ya puasa aku dapat sahur penuh. Baik. Yang ketiga, mengakhirkan makan sahur. Kalau boleh kita sahur ni kita jangan risaulah. Ada orang kata kalau dah imsak kena berhenti. Imsak ni lebih kurang 10 minit sebelum azan. Ya? Maka tak ada masalah kalau kita melewatkan. Sebab tu jangan kita sahur pukul 12 tengah malam. Jangan kita sahur pukul 2 pagi. Disunatkan melewatkan sahur. Maknanya dalam berapa minit sebelum azan maka sahur. Ya? Contoh setengah jam sebelum azan subuh. Ataupun 40 minit sebelum azan subuh. Kalau perempuan dia awal sikit sebab nak masak dan sebagainya, maka disunatkan untuk kita melewatkan. Ada orang kata nak pergi kedai, sahur dekat kedai pukul 3 pagi. Ini bukan sunnah. Maka sunnahnya melewatkan waktu sahur. Baik. Sunat apa lagi tuan-tuan dan puan? Sunat yang keempat, mandi junub sebelum fajar. Ini biasa terjadi pada suami isteri lah. Dia berlaku apa-apa pada malam tersebut. Dia bersama. Ya. Maka dia tak sempat nak mandi. Dimaafkan. Tetapi disunatkan untuk dia mandi junub sebelum fajar. Kalau dia terlupa nak mandi, selepas subuh dia terus mandi. Jangan lama-lama. Baik. Yang kelima, sunat bagi seorang yang berpuasa meninggalkan perbuatan yang keji dan buruk. Tinggalkan perkataan perbuatan yang keji dan buruk. Jangan berkata-kata yang lara. Jangan berkata-kata yang sia-sia. Jangan bercakap benda yang keji. Jangan menyumpah seranah. Jangan maki hamun orang. Jangan cakap perkara-perkara lucah. Jangan cakap perkara-perkara yang berunsurkan maksiat. Maka tinggalkan perkataan-perkataan tersebut. Yang keenam, sunat bagi orang berpuasa memberi makan kepada orang yang berpuasa yang mana pahalanya sama dengan pahala puasa. Masya Allah. Kalau kita bagi makan orang yang berbuka puasa, ya, kita masak lebih, ya, kita beri pada jiran kita, pada kawan kita, pada keluarga kita, ya, sedikit makanan, kuih ataupun lauk dan sebagainya, maka kita akan dapat pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangkan sedikit pun. Masya Allah. Yang ketujuh, perkara sunat yang dilakukan ketika berpuasa, menjaga diri daripada perbuatan dosa sepanjang hari, seperti menjaga lidah
daripada cakap perkara yang bohong, ghibah, mengumpat, namimah, mengadu domba, menipu, menyindir, ya, ataupun fudul. Fudul ni banyak bercakap. Sebab tu orang puasa ni jangan banyak bercakap. Kan? Bekerja-kerja tapi jangan banyak bercakap. Kan? Ataupun orang tu suka buruk sangka, maka tinggalkan. Kan? Perbuatan-perbuatan keji ini insya-Allah dapat pahala meninggalkan perbuatan maksiat, dapat pahala. Yang ke-8 perkara sunat ketika berpuasa, solat tarawih dan witir. Masya-Allah. Solat tarawih tuan-tuan dan puan-puan, ya, hanya berada dalam bulan Ramadan saja. Kan? Maka kita hari ini, ya, sunat untuk kita buat solat tarawih. Solat tarawih ni sama ada 8 rakaat, 20 rakaat, tak ada masalah. Jangan bergaduh buat rakaat ni. Ni bila masuk Ramadan ni banyak orang bergaduh. 8, 20, 8, 20, 8, 20. Kan? Lala tak semayang. Kan? 8 rakaat berada pada zaman Rasulullah SAW. Tiba zaman Sayyidina Umar naikkan sebanyak 20 rakaat. Sebab apa? Dah ramai orang Islam waktu tu. Ketika itu sudah ramai orang Islam, Islam dah kuat, maka dinaikkan 20 rakaat. Ya. Kemudian tiba Sayyidina Uthman naikkan sebanyak 30 rakaat. Dia rekodkan sebanyak 30 rakaat. Pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dinaikkan sebanyak 38 rakaat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sanggup tak buat 38 rakaat? Sebab tu kita ikut apa saja kemampuan yang kita boleh buat. Ikut kadar kemampuan kita lah. Kalau kita boleh buat 8, buatlah 8. Ya. Kalau buat 20, buatlah 20. Sebab Nabi sebut, siapa buat lebih, dia dapat lebih. Siapa buat lebih, dapat banyak pahala. Tak ada masalah. Maka perkara ini disunatkan. Solat tarawih dan disudahi dengan witir. Witir ni ganjil. Biasa kita buat 3 rakaat 2 salam. Ya, 3 rakaat 2 salam. Buat 2 rakaat dan 1 rakaat 2 salam. Ya, baik. Yang ke-9, perkara sunat lain memperbanyakkan ibadah seperti baca Quran, bertadarus, berbuat baik dan ihsan terhadap keluarga dan jiran. Yang ke-10, banyakkan bersedekah. Yang ke-11, tidak berbekam dan seumpamanya. Kalau nak berbekam, buat waktu malam. Jangan bekam ketika puasa. Ya. Kerana bila berbekam ni, walaupun dia sunnah, tetapi dia akan menyebabkan letih. Tubuh badan kita letih. Maka kalau nak bekam, boleh silakan. Tetapi kita buat waktu malam. Ya. Baik, yang seterusnya, menahan diri daripada hawa nafsu. Biasa hawa nafsu ni apa dia, tuan-tuan? Hawa nafsu makan. Kita pergi bazar Ramadan. Tahun ni tak ada bazar Ramadan, tuan-tuan, ya. Sebab kita dalam proses PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, maka duduk rumah, order sahaja di luar. Ataupun kalau kita nak pergi, kita beli secara online, bazar Ramadan ni. Ya, beli. Tetapi beli itu kena beragak-agak, tuan-tuan, ya. Jangan kita ikutkan hawa nafsu sangat. Maka kita beli sekadar mana kita boleh makan. Jangan beli macam kita besok nak mati, kan? Beli banyak-banyak, lalas tak makan pun. Beli sekadar mana kita nak makan saja. Jangan membazir. Membazir itu amalan syaitan. Baik. Kemudian amalan sunat ketika berpuasa, memperbanyakkan doa, istighfar, selawat dan zikrullah. Maka kita banyakkan zikrullah, ya. Doa duduk sorang-sorang, ya, dalam rumah tu, banyakkan tasbih, baca subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar. Kemudian banyakkan istighfar, banyakkan berdoa, ya, berdoa ketika berbuka, apatah lagi, ya. Kemudian inilah antara perkara yang disunatkan. Kemudian ketika berbuka puasa, ada juga perkara-perkara yang disunatkan ketika berbuka puasa. Yang pertama, berbuka puasa dengan segera. Kan? Sunat terus berbuka puasa setelah yakin sudah masuk waktu maghrib. Kan? Dah yakin masuk waktu maghrib, maka terus buka puasa. Yang kedua,
makruh melambat-lambatkan berbuka puasa kecuali jika ada perkara yang tidak boleh dielakkan. Makruh. Contoh kita dalam kereta jam, ya. Dalam kereta pula tak ada makan, tak ada air, kan? Takkan nak minum air bateri pula. Tak ada air. Air, makanan semua tak ada dalam kereta, kan? Maka itu terpaksa. Ada perkara yang tak boleh dielakkan, maka kita boleh berbuka bila kita sampai kat rumah. Maka sunnah Nabi SAW berbuka terlebih dahulu sebelum menunaikan solat maghrib. Ini ya, kita amalkan. Kemudian membaca doa ketika berbuka puasa. Antara doa yang masyhur yang kita dah hafal dah pun. Apa dia tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu kalau baca seorang-seorang. Kalau baca untuk ramai-ramai, Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Maka kita boleh baca. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah taala. Ketika berbuka puasa juga disunatkan untuk berbuka dengan buah kurma. Buah kurma ni ada dua jenis. Sunat berbuka dengan buah kurma basah. Kurma basah ni dipanggil rutab. Rutab ni kurma basah. Dengan bilangan ganjil 1 biji, 3, 5 ataupun 7 dan seterusnya. Yang penting ganjil. Ya, kita amalkan. Ini sunnah. Jika tidak ada kurma basah, berbukalah dengan buah kurma kering. Kurma kering ni disebut tamar. Kurma basah disebut rutab. Kurma kering disebut tamar. Buah tamar. Juga dengan bilangan yang ganjil. Maka lagi 10 hari kita nak puasa ni, dah boleh beli dah buah kurma. Beli online je. Beli secara online. Saya ada seorang abang saudara saya, UT Travel, Ustaz Taufik. Dia ada jual. Ni kira promosi jugalah. Ustaz Taufik. Boleh kontak Ustaz Taufik. Tengok Facebook, tengok UT Travel. Boleh beli dengan dia. Ataupun kita beli saja dengan mana-mana kedai secara online pun tak ada masalah. Kan? Baik. Jika tidak ada buah kurma, sunat berbuka dulu dengan air. Lepas dah buka dengan air, mana air masak ataupun air apa saja, maka baru kita makan nasi ke, kuih ke, ya, murtabak ke, ayam golik ke, ayam KFC ke dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ini satu amalan yang kita boleh amalkan. Biasa waktu puasa lah kita akan tunggu maghrib. Jarang waktu bulan lain kita nak tunggu maghrib. Sebab waktu puasa lah ada istimewa puasa ni, kita akan duduk dengan keluarga dekat meja kita. Atas kursi dekat meja kita ni, kita duduk tunggu maghrib. Sementara nak tunggu maghrib ni tuan-tuan dan puan-puan, ya, digalakkan untuk kita memperbanyakkan bacaan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Saya ulang balik tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kalau sempat catat. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ini kita boleh amalkan. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, ada hadis daripada Nabi SAW, daripada Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda, salasu da'awatin mustajabat, da'watul shaim wa da'watul musafir wa da'watul mazlum. 3 doa yang mustajab: doa orang yang berpuasa, doa orang yang musafir, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Baihaqi. Sebab tu banyakkan bacaan ini dan kita perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah taala, kita pergi kepada tajuk yang seterusnya. Kita bincangkan tentang baik, kita pergi kepada soalan-soalan khusus. Baik, kita terus lompat kepada niat puasa. Niat puasa.
Apakah makna niat puasa? Niat ni, apa maksud niat? Niat ni mengkasatkan, qasdu fil qalbi. Itu kita menghadirkan dalam hati kita niat untuk kita berpuasa. Menghadirkan. Niat ni lintasan hati kita. Maksud lafaz niat tu lafaz. Tetapi niat tu maknanya kita menghadirkan dalam hati kita nak puasa. Itu makna niat. Dan bilakah waktu nak berniat? Waktu nak berniat wajib dihadirkan pada waktu malam. Iaitu bermula bila tuan-tuan dan puan-puan? Selepas masuknya waktu solat maghrib. Maknanya sehinggalah sebelum subuh. Maka kita niat. Kalau seorang tu niat selepas subuh, maka tak sah niat dia. Nak niat tuan-tuan selepas waktu maghrib dan sebelum subuh. Itu tempoh kadar nak berniat. Sebab tu kalau kita takut terlupa, lepas kita berbuka, ayah-ayah semua beritahu pada anak-anak, terus berniat. Niat terus. Tak ada masalah. Ataupun kalau masyarakat kita hari ni, buat niat selepas solat tarawih dan witir. Ya. Itu pun boleh. Ataupun kita niat ketika nak bersahur nanti. Tapi kita takut nanti terlupa bangun ataupun terlajak. Kita takut. Maka sebaiknya kita niat awal-awal lagi. Ya. Niat. Baik tuan-tuan dan puan-puan, rahimakumullah ta'ala. Ini bagi puasa Ramadan. Puasa Ramadan ni mana kita boleh niat sekadar itu saja. Selepas maghrib dan sebelum subuh. Itu saja. Dia berbeza dengan puasa sunat. Kalau puasa sunat ni, dia boleh niat mana-mana waktu sebelum masuk waktu zuhur. Ini bagi niat puasa sunat. Tapi yang kita bincangkan tadi, niat puasa Ramadan. Niat puasa Ramadan ni saya ulang balik, selepas waktu maghrib dan sebelum azan subuh. Sebelum masuknya waktu subuh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ta'ala. Melafazkan niat dengan lidah dalam mazhab Syafi'i adalah disebut talafuz bin niyah. Melafazkan niat. Maknanya dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunat. Kerana tuan-tuan, dia membantu menghadirkan niat tu. Sebab tu kita kalau boleh dalam hati dah niat dah ni. Dah lintasan hati tu dah ada. Tapi kalau boleh disunatkan untuk kita melafazkan niat tu. Dan contoh lafaz niat dalam puasa Ramadan, saya bacakan, nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazi sanati lillahi ta'ala. Ya. Baik. Saya ulang balik, nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Atau dalam bahasa Melayu pun boleh, sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ada soalan, ya, soalan yang nanyakan, boleh tak berniat sebulan terus? Ini biasalah berlaku dalam mana-mana tahun pun mesti berlaku isu ni. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bawakan penyelesaiannya. Mengikut jumhur ulama, termasuklah dalam mazhab Syafi'i, niat puasa wajib dilakukan setiap malam. Wajib dilakukan tiap-tiap malam. Ini jumhur ulama, termasuk dalam mazhab kita ni, mazhab Syafi'i. Cuma dalam mazhab Imam Malik, ni boleh berniat puasa sekaligus. Ini hanya dalam mazhab Maliki ataupun mazhab Imam Malik. Tapi yang lebih baik, yang lebih afdalnya, ya, kita baca tiap-tiap malam. Kalau dia nak niat sekaligus pun boleh niat sekaligus, tetapi perlu juga niat tiap-tiap malam, menghimpunkan dua-dua. Ya. Dan saya pernah tanya kepada guru-guru, ustaz-ustaz, bila melibatkan permasalahan khilaf, ya, melibatkan pandangan-pandangan ulama ni,
perbezaan pandangan dan sebagainya, lebih baik kita keluar daripada khilaf. Al-khuruj min al-khilaf al-mustahabun. Kan? Al-khuruj min al-khilaf mustahabun. Keluar daripada khilaf ni adalah digalakkan. Keluar daripada khilaf adalah dituntut. Dan disebut sebagai diutamakan. Mustahabun, diutamakan. Lebih baik kita baca tiap-tiap malam. Ni melainkan orang yang betul-betul ada penyakit lupa. Memang masalah. Ya. Tak tahulah sebab apa dia lupa sebab penyakit ataupun lupa sebab banyak makan semut dan sebagainya. Saya gurau je tuan-tuan ya. Saya nak sebutkan sekiranya orang yang dia memang ada penyakit lupa. Ya. Dia lupa betul lah. Lupa kunci letak kat mana, lupa handphone letak kat mana. Asalkan lupa nak pergi kerja. Dah 10 tahun kerja tapi lupa jalan pergi kerja. Lupa betul. Kan? Lupa tapi jangan lupa isteri lah. Lupa muka isteri bahaya. Tapi nak sebutkan orang yang ada masalah lupa, dia boleh untuk baca sekaligus niat sebulan terus. Dengan syarat hanya dibaca pada malam pertama saja. Malam pertama bulan Ramadan. Mana satu Ramadan saja. Malam satu Ramadan saja dibolehkan untuk membaca niat sekaligus. Tetapi perlu dibaca juga tiap-tiap hari, ya. Bagi mazhab Syafi'i, maka kita keluar daripada khilaf. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah taala. Saya kira ini jelas ya. Baik. Seterusnya saya akan baca soalan tuan-tuan dan puan-puan sebentar lagi ya. Baik, ada soalan. Kalau kurma tiada, buah timikai boleh ke ustaz? Boleh, tak ada masalah. Buah timikai ke, buah strawberry ke, jangan buah hati je. Buah hati tak boleh makan. Buah apa-apa boleh makan, tapi sunatnya buah kurma, tuan-tuan ya. Baik. Kalau solat tarawih 4 rakaat, sunatnya 8 rakaat. 8 rakaat ataupun lebih. Lebih ni amalan sahabat. Ya. Maka tak ada masalah. Ya. Kita boleh buat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah taala. Kita terus kepada soalan yang seterusnya. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang menyertai live Facebook. Baik, sekiranya seorang itu lupa niat. Baik, lupa niat, sungguh lupa niat. Dia ni nak puasa tapi dia lupa niat. Baik, dalam mazhab Syafi'i puasanya batal. Kerana niat ni adalah wajib pada tiap-tiap malam untuk puasa Ramadan. Itu puasa fardu. Apa yang dia harus lakukan ialah walaupun puasanya tidak sah, dia wajib tidak makan dan tidak minum. Imsak. Tidak makan dan tidak minum. Dia sama macam orang berpuasa. Cumanya dia wajib qada selepas Ramadan nanti. Sebab apa? Puasa dia telah batal. Sebab dia tidak niat. Kan? Baik. Maka hati-hatilah tuan-tuan ya. Jangan kita lupa nak niat. Jangan kita lupa untuk berniat. Kalau kita lupa, ini kita letak dekat handphone kita, ya, alarm ataupun reminder. Letak kat handphone kita. Reminder supaya bila handphone kita reminder, kita terus niat. Ini tak ada halangan. Tak ada apa-apa perkara yang kita tak boleh buat hari ni. Semua kita boleh buat. Nak pucuk pangkalnya, kita sendiri. Pokok pangkalnya, kita sendiri. Yang nak puasa ataupun tidak. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah taala. Baik. Sekiranya seseorang itu tersilap waktu sahur dan berbuka, yang ni hati-hati juga. Ya.
dia dia bersahur, dan dia menyangka fajar ataupun subuh belum masuk lagi, padahal subuh dah masuk, dan dia teruskan bersahur, maknanya dia terus makan, maka jumhur ulama mengatakan bahawa batal puasa dia. Maka kalau dah azan subuh, kalau ada makanan kat mulut kita, wajib kita keluarkan makanan tersebut. Jangan kita tengah makan yang goreng, tiba-tiba azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus telan, kan? Habiskan makan. Maka batal puasa dia, sebab waktu puasa telah masuk. Ya, puasa telah masuk ketika mana telah masuknya subuh, terbitnya fajar, maka kata wajib berpuasa waktu tu. Kalau kita makan juga, maka batal puasa. Maka sebaiknya kita berhenti makan. Serupa juga dengan orang yang berbuka. Kalau dia berbuka, dia tersilap waktu berbuka. Sebab itu kalau boleh kita dengar azan masjid ataupun surau. Jangan kita dengar, ya. Boleh, tak ada masalah ikut TV, radio, boleh. Tetapi digalakkan untuk kita yakin bahawa waktu maghrib telah masuk baru kita makan. Kalau kita makan tapi waktu maghrib belum masuk, maka batal puasa di sisi mazhab Syafi'i. Maka kalau orang yang macam ni, kan, dia wajib qada puasa dia. Baik, boleh jelas tuan-tuan ya? Baik. Baik. Menelan air liur yang ada dalam mulut ketika azan subuh. Soalan juga ya. Menelan air liur yang ada dalam mulut ketika azan subuh. Sah puasanya. Kerana hanya air liur yang biasa. Baik. Tak ada masalah. Dan kenapa kita kena bersahur? Kenapa saya sebut tadi, bersahur ni ada barakah dia, ada berkat dia, mana Allah berikan pada orang-orang yang bersahur. Sebab tu dah tuan-tuan dan puan-puan, beza puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah sahur. Disebut dalam hadis riwayat Muslim daripada Amr bin Al-As, bahawa Rasulullah SAW bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklahus sahar. Perbezaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah dengan makan sahur. Maka kita kena makan sahur, menunjukkan kita beza dengan ahli kitab, dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik, ketika kita berbuka puasa, ketika kita nak berbuka puasa ataupun iftar, adakah perlu kita menunggu azan hingga habis barulah kita makan? Maka dalam agama kita tidak perlulah kita tunggu azan tu hingga habis, kerana kita boleh berbuka puasa apabila sudah masuk waktu maghrib. Apabila azan kalimah Allahu Akbar, maka boleh makan, tak ada masalah. Tak perlu kita tunggu sampai habis, ya. Dan orang yang berpuasa ni, apabila makan di sisinya orang yang berbuka puasa, nescaya para malaikat berselawat ke atasnya. Dalam hadis sahih riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, disebut oleh Rasulullah SAW, as-saimu idza akalat indahul mufatir sallat alaihi al-malaikah. Orang yang berpuasa apabila makan di sisinya orang yang berbuka puasa, nescaya para malaikat berselawat ke atasnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah taala. Kita pergi kepada soalan-soalan seterusnya. Baik, makan dengan tidak sengaja ketika sedang berpuasa. Ini saya ulang balik, reverse balik ya. Seorang itu dia tak sengaja makan, maka sah puasa dia, kerana tidak sengaja.
Tidak sengaja tak ada masalah. Sebab ada hadis di mana daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syaraba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Sesiapa yang terlupa sedang dia berpuasa lalu dia makan dan minum, dia hendaklah meneruskan puasa dia. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang memberinya makan dan minum itu. Hadis riwayat Muslim. Baik, tak ada masalah. Kalau tak sengaja tak ada masalah. Seterusnya, mengunyah-ngunyah sesuatu ketika berpuasa. Apakah hukum mengunyah-ngunyah? Kan? Jadi mengunyah-ngunyah ni adalah hukumnya makruh. Jika benda yang dikunyah dan sisa-sisa tu termasuk dalam air liur dan ditelan, maka puasanya batal. Sebab tu jangan kita mengunyah-ngunyah sesuatu benda. Melainkan kalau ibu yang ada anak, ya, ibu yang ada baby ataupun pengasuh yang ada jaga bayi, yang dia terpaksa mengunyah-ngunyah makanan tu. Nak bagi ayam, takkan nak bagi baby tu makan ayam goreng. Maka sudah pasti kita kunyah-kunyah sikit. Kunyah, hancur, baru kita bagi makan pada baby. Itu tak apa. Itu dibolehkan. Yang penting jangan kita kunyah-kunyah makan. Ya? Dan ibu yang ada baby ni, risau juga. Patutnya dia kunyah-kunyah untuk bagi bayi dia makan. Tapi kalau dia sendiri yang telan, maka batal puasa dia. Ini tak ada masalah. Tetapi hukum dia makruh. Tidak sampai membatalkan puasa. Baik. Apakah hukum merasa makanan? Merasa makanan ni bagi orang perempuan, isteri-isteri yang masak ni, hukum dia makruh. Makruh. Tetapi kalau isteri-isteri yang masak, saya ulang balik, kalau ikut hukum asalnya makruh. Tetapi sekiranya seorang ibu ataupun isteri yang memasak makanan untuk keluarga, ataupun tukang masak yang masakkan makanan untuk orang pelanggan dia, maka dia dibolehkan, ya, dibolehkan, tidak makruh hukum dia. Walau bagaimanapun jangan tertelan bersama air liur. Dia nak rasa sikit. Rasa sikit tak apa. Jangan rasa sesenduk. Itu mau kena senduk. Ya? Maka rasa sikit je. Nak rasa masin ke, masam ke, manis ke, kan? Kan? Sebab ada hadis disebut daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Bukan hadis, ya. Ini pandangan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, la ba'sa an yazuqul khalla aw syai'u ma lam yadkhul khalqahu wa huwa shaim. Tidak mengapa seorang yang sedang berpuasa merasa sikit cuka atau sesuatu selama mana tidak masuk sampai ke kerongkong. Dia merasa atau mencicipi. Dalam bahasa ni mencicipi. Cicipi tu macam itulah maknanya. Rasa sekadar di bibir dan lidah, tetapi jangan sampai masuk ke kerongkong. Kalau masuk kerongkong maka batal puasa. Ini hati-hati. Dia sama kalau kita pakai lipstick. Kalau orang perempuan yang pakai lipstick, boleh pakai lipstick, tak ada masalah. Tetapi jangan sampai lipstick tu masuk hingga ke kerongkong, rasa sampai ke kerongkong. Perisa lipstick tu. Kan ada perisa lipstick, ada perisa strawberry lah, ada perisa apa-apalah, orang perempuan tahulah kan. Tapi jangan sampai masuk ke kerongkong, hanya pada bibir sahaja dia. Nak lipstick boleh, hanya pada bibir je. Tapi kita nak puasa ni tak payahlah nak lipstick kan. Tak payahlah. Baik, kemudian tuan-tuan dan perempuan, kita terus kepada seseorang yang terminum air wuduk. Sekiranya terminum air wuduk, baik, sekiranya seorang itu terminum air wuduk, dia sedang berkumuh-kumuh. Kumuh-kumuh disebut madmadah. Madmadah, dia berkumuh-kumuh. Ini sunat ketika berwuduk. Dan ketika dia berwuduk, dia tertelan. Kan? Sebab tu kita tengok kadang-kadang orang tu dia nak ambil wuduk, tapi lama sangat dia berwuduk. Kumuh dia wuduk, kan? Wuduk sampai ambil masa lama, kan? Jika dia berkumuh-kumuh sebanyak 3 kali, tidak batal puasanya kalau dia tertelan.
tak sengaja ni isu ni tak sengaja. Kalau sengaja tu dah confirm batal. Ni cerita ni tak sengaja. Kalau dia berkumur sebanyak 3 kali dan dia tertelan, maka tidak batal puasanya. Tetapi jika dia lebih berkumurnya sehingga lebih 3 kali, 4, 5, 6 kali kumur, dan waktu dia kumur yang kali keempat dia tertelan, maka batal puasa dia sebab dia sengaja. Sengaja melebihkan berkumur-kumur tu. Sebab tu kena hati-hati dalam bab madmadah ni. Madmadah ni berkumur-kumur. Termasuklah kita memasukkan air ke dalam hidung. Masuk air dalam hidung ni apa amalan dia? Disebut istinsyaq. Istinsyaq. Masuk bersihkan hidung kan? Kan? Bersih sekadar bersih sahaja hidung. Kita tahu mungkin ada kotoran dan sebagainya. Baik, itu sunat ya. Jangan sampai kita terminum air wuduk. Baik. Kemudian memberus gigi selepas azan subuh. Apakah hukum puasa seseorang yang memberus gigi selepas azan subuh berkumandang? Maka sah puasanya. Kan? Sah puasanya. Cuma dalam mazhab Syafi'i makruh jika gosok gigi selepas waktu zuhur. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i makruh sekiranya kita berus gigi selepas waktu zuhur. Maknanya waktu subuh, sebab waktu subuh tu tak ada masalah. Sah. Walaupun makruh tetapi puasa tetap sah selepas waktu zuhur tu. Cuma kalau boleh janganlah buat perkara-perkara makruh ni ya tuan-tuan ya. Kita kalau boleh nak pahala kita tu penuh dalam bulan Ramadan. Baik. Cuma yang buat batalnya berus gigi ni kiranya kalau telan ubat gigi tu. Tu jangan buat hal. Ya, jangan buat hal. Nampak ubat gigi ni sedap semacam je, telan. Maka batal. Baik. Cuma jangan sampai masuk ke dalam ni lah, dalam perut dan dalam kerongkong ya. Baik. Air liur dan kahak. Ini kita bincang bab kahak pula. Air liur dululah. Air liur kita pergi pada air liur dulu. Mengumpul air liur dan menelan kembali. Boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Sebab air liur sendiri tidak batal puasanya. Cuma tak boleh kalau air liur orang. Tuan-tuan selera ke air liur orang? Jangan buat hal. Air liur sendiri banyak ke sikit je tak batal puasa dia. Baik. Cuma masalah ni dalam bab menelan kahak. Apakah hukum orang yang menelan kahak ketika puasa? Ulama khilaf dalam perkara ni. Tapi kita tengok pada mazhab Syafi'i, jika kahak dikeluarkan dari dalam tekak dan bergada dalam mulut lalu ditelan, batal puasa dia. Saya ulang balik tuan-tuan ya. Kalau kahak tu kita keluarkan, kita keluarkan, dah terasa dekat lidah ni, dah keluar sampai terasa lidah tu, kita tengok pun kat cermin tengok warna hijau, ui Allah, pekat, kita pun telan balik, batal puasa dia. Batal puasa orang yang menelan kahak ketika mana kahak tu berada dalam mulut, dikeluarkan berada dalam mulut. Tetapi jika kahak tu tersebut disedut daripada kepala, ya, jika kahak itu disedut daripada kepala terus ditelan ke dalam kerongkong tanpa melalui mulut, maka itu tidak membatalkan puasa. Dia tidak membatalkan puasa. Cuma kalau melalui mulut saja barulah batal puasa dia. Boleh tuan-tuan ya? Baik, kita teruskan kepada hukum bercelak mata. Apakah hukum orang yang bercelak mata ketika sedang berpuasa? Boleh dan tidak membatalkan puasa. Memakai contact lens, kantar lekap, kan? Macam saya ni pakai spek mata. Ada orang dia pakai contact lens. Boleh tak dia pakai contact lens? Boleh, tak ada masalah. Maka dia tidak membatalkan puasa. Sebab mata ni bukan rongga ya tuan-tuan. Mata bukan rongga yang terbuka. Baik.
Kalau seseorang itu memakai ubat mata, lens drop, memakai eye moist, kan, pakai sebab mata dia sakit, merah sebagainya, dia terpaksa gunakan ubat mata, maka sah puasanya, tidak batal. Kerana mata ni bukan rongga yang terbuka. Baik. Kemudian kita tengok pada hukum tidur semasa berpuasa. Ni kita bincangkan tidur ni. Kan? Apakah hukum puasa orang yang tidur pada siang hari? Sah puasa dia sekalipun dia tidur sepanjang hari. Daripada 8 pagi sampai pukul 1:30 semayang Zuhur, tidur balik. Lepas tu asar, semayang, tidur balik. Sepanjang hari dia tidur aja, kan? Apa nak buat? Duduk rumah tak ada buat apa, kan? Maka orang yang macam ni sah dia punya puasa, tetapi tidur sepanjang hari tadi adalah makruh. Tidur sepanjang hari adalah makruh. Cuma kalau seorang itu bekerja shift, bekerja waktu malam, bekerja kadang-kadang anggota polis, yang kerja kilang, anggota tentera yang terpaksa bekerja malam, maka waktu siang tu dibolehkan untuk dia berehat, tak ada masalah, sebab dia telah bekerja pada waktu malam tu. Ada alasan yang munasabah, maka di situ tidak membatalkan puasa dia. Cuma jangan sampai tak sembahyang. Tidur sepanjang hari tak ada masalah, tapi jangan sampai tinggalkan sembahyang. Kan? Kalau disebutkan orang yang tinggal sembahyang ni sia-sia puasa dia. Dia hanya dapat lapar dan dahaga saja. Sia-sia puasa dia. Bahkan puasa dia tertolak disebabkan tidak sembahyang. Ibarat orang yang menadah air dalam baldi dan baldi tu bocor. Tak adalah banyak mana pun, airnya tetap keluar daripada baldi tersebut. Begitu je kalau orang yang berpuasa tetapi tidak solat, maka puasa itu bocor, kan? Maka sia-sialah puasa dia pada hari tersebut, kan? Baik. Dan disebutkan oleh Nabi SAW daripada Abdullah bin Auf radhiyallahu an mendengar bahawa Rasulullah bersabda, "Naumus shaim ibadah." Tidur seorang berpuasa adalah ibadah. Naumus shaim ibadah wa samtu tasbih wa du'a'uhu mustajab wa amaluhu mudha'afun. Tidur seorang yang berpuasa adalah ibadah. Diamnya adalah tasbih, doanya mustajab dan amalannya berganda. Hadis riwayat Baihaqi. Kan, sebab apa? Ada orang tidur ketika dia berpuasa sebab dia nak mudah untuk beribadah. Ada orang tidur ketika siang hari supaya dia mudah untuk bangun malam. Mudah untuk dia bangun malam, buat qiyamul lail. Dia kadang dia tidur waktu siang hari supaya mudah dia untuk baca Quran, mudah untuk dia menuntut ilmu, ataupun dia tidur simpan tenaga waktu siang supaya dia dapat tarawih pada waktu malam. Kadang-kadang kita kena sangka baik pada orang yang tidur, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah taala. Bab mandi wajib. Saya bincangkan tadi, sekiranya seseorang itu bersama isteri dia berjima', bersetubuh dengan isteri dia pada waktu malam, kemudian bilakah waktu dia perlu mandi wajib? Mereka hendaklah mandi wajib sebelum masuk waktu subuh. Jika mandi selepas masuk waktu subuh, puasa kedua-duanya tetap sah, tetapi perbuatan itu adalah makruh, ya. Maka kita hari ini sebagai suami isteri, kalau tak sempat nak mandi wajib sebelum sahur, selepas bersahur, selepas azan subuh tu, kita mandilah wajib. Sebab apa? Kita nak sembahyang subuh, kan? Maka tu tak ada masalah. Puasa ni tetap sah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita terus kepada sekiranya dia keluar air mani selepas bangun tidur. Dia berpuasa pada siang hari, lepas tu dia tidur, lepas tu dia mimpi apalah, kemudian keluar air mani dia. Dia tengok air mani dia. Maka dalam hal ini puasanya tetap sah, kerana ia bukan perkara yang disengajakan. Cuma dia kena mandi wajib macam biasalah, tapi puasa dia tetap sah. Dia tak sengaja mimpi. Rezeki lah orang kata, kan.
Keluar air mani ketika mimpi. Baik. Seterusnya, apakah hukum seseorang itu mandi untuk menunjukkan badan ketika berpuasa? Ada satu hadis daripada Abu Bakar bin Abdul Rahman bahawa Nabi SAW bersabda, anna Nabi SAW kharaja fi Ramadan yaumal fathi sa'iman falamma atal araja saqqa alaihi siyam fakana yasubbul ma' ala ra'sihi wa huwa sha'im. Sesungguhnya Nabi SAW keluar pada bulan Ramadan pada hari pembukaan Mekah dalam keadaan berpuasa. Ketika sampai di perkampungan Arab bernama Al-Arash, baginda terasa sedikit letih. Meletih orang puasa kan, Nabi puasa lapar dan dahaga kerana berpuasa. Baginda lalu mencurahkan air ke atas kepala baginda sedangkan baginda sedang berpuasa. Maka dibolehkan seseorang itu untuk mandi ketika berpuasa bertujuan untuk menyejukkan badan. Cuma ada pandangan lain, pendapat ulama-ulama lain mengatakan makruh, ya. Baik. Kemudian sekiranya apakah hukumnya sekiranya air masuk ke dalam rongga terbuka? Apakah hukumnya puasa seorang yang ketika mandi air masuk ke dalam telinga atau hidung atau mulut? Baik. Ia melihat kepada beberapa keadaan. Ya, jika mandi itu disuruh, mandi itu diwajibkan, contoh mandi wajib ataupun yang dituntut oleh agama seperti mandi sunat untuk solat Jumaat dan sebagainya, maka ia tidak membatalkan puasa. Tetapi jika mandi tersebut bukan mandi yang disuruh, saja-saja je mandi, maka kalau air itu masuk ke dalam rongga terbuka, maka dia boleh membatalkan puasa. Baik. Apakah hukum berenang ketika berpuasa? Jika dengan niat untuk menyejukkan badan, hukumnya makruh. Jika ketika berenang, air masuk ke dalam rongga yang terbuka, maka puasanya terbatal kerana dia berenang dengan sengaja. Sebab tu bagi seseorang yang dia tahu, biasa kalau dia menyelam, dia berenang, biasa air akan masuk dalam rongga tubuh badan dia. Rongga ni apa? Mulut, hidung, telinga, kubul dan dubur, kemaluan kita, maka puasa dia boleh terbatal. Sebab tu hati-hati, ya. Kalau boleh janganlah berenang atau menyelam ketika berpuasa. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, menyelam ni termasuk dalam kategori berlebih-lebihan ketika mandi. Menyelam dan berenang ni lah termasuk. Sebab tu jika ada masuk air ke dalam rongga tubuh ketika menyelam, maka batal puasanya. Tetapi kalau menyelam disebabkan tugas, seperti anggota bomba, anggota pertahanan awam, anggota polis yang terpaksa menyelam, ya, menyelam, contoh macam operasi menyelamat, orang yang telah lemas dalam sungai, laut dan sebagainya, dan dia terpaksa menyelam, dan menyelam dia tu menyebabkan air masuk dalam rongga dia, mulut, telinga, hidung, kemaluan, maka bagi kes ini tidak membatalkan puasa. Sebab dia ada sebab yang munasabah. Ini bagi anggota-anggota yang terlibat, seperti bomba, pertahanan awam ataupun polis dan sebagainya, tentera, ya. Baik. Kemudian apakah hukum lagi sekiranya menggunakan wangi-wangian ketika berpuasa, pakai perfume, pakai minyak wangi? Perbuatan ini sangatlah makruh kerana ibadah puasa seperti haji yang memerlukan takasyuf. Mana takasyuf ni ibaratnya kita puasa ni sama macam ibadah haji. Ibadah haji, umrah, kita kena tinggalkan pantang larang pakai minyak wangi, ya, pakai perfume. Sebab apa? Dia termasuk dalam bab takasyuf. Takasyuf ni dia meninggalkan kemewahan dunia. Maknanya time puasa ni tak payahlah kita pakai minyak wangi, cuma pakai sedikit untuk solat, itu tak ada masalah. Baik, bab muntah. Tuan-tuan bersama saya lagi, setakat ni boleh bersama saya lagi lah. InsyaAllah kalau ada soalan, saya akan jawab pada sesi kedua nanti, pada siri yang kedua, ya, pada siri yang kedua.
kita akan buat insya-Allah pada hari Rabu nanti insya-Allah. Ya, pada hari Rabu nanti. Baik, soalan yang terakhirlah saya kira pada hari ini. Muntah. Dalam bab muntah. Muntah semasa berpuasa. Apakah hukum orang yang muntah ketika sedang berpuasa? Sah puasanya kerana dia muntah dengan tidak sengaja. Kalau dia sengaja muntah, maka batal puasa. Contoh orang yang memaksa-maksa diri untuk muntah. Di dalam bab istisqa. Istiqa, minta maaf. Istiqa nama dia. Istiqa ni makna memaksa diri. Ambil kayu ataupun bulu, lidi dan sebagainya. Dia masuk dalam mulutnya dan dia muntah. Dia memaksa dia untuk muntah. Maka batal, sama ada muntah tu sedikit ataupun banyak. Maka batal puasa. Kalau tak sengaja, tak membatalkan puasa. Baik. Kalau muntah kerana menggosok gigi, apakah hukum puasa seorang yang setiap kali menggosok gigi, dia pasti akan muntah? Jika dia sengaja menggosok gigi dalam keadaan dia tahu yang dia akan menyebabkan muntah, lalu dia termuntah, maka tidak sah puasa dia. Sebab kita tahu dah, kita kalau gosok gigi mesti muntah. Gosok kan, mesti muntah punya. Maka batal puasa. Tapi kalau kita yakin gosok gigi itu tak memuntahkan, atau kita gosok gigi itu tak menyebabkan kita muntah, maka silakan, tak ada masalah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kira kita cukuplah sekadar itu saja ya. Saya kira dah lebih sejam lebih dah ya. InsyaAllah kita sambung pada siri yang kedua. Dan siri kedua nanti tuan-tuan dan puan-puan dah bersama saya lagi. Kita akan bincangkan apakah hukum merokok, mengorek hidung, telinga, buang angin, mencium isteri, ataupun kita bincangkan tentang hukum perubatan dalam bab perubatan seperti suntikan, menderma darah, memakai inhaler, kita pakai insulin, kita makan ubat-ubat gastrik, berbekam. Kemudian apakah hukumnya, kita nak bincang pada siri kedua nanti tuan-tuan ya. Siri kedua nanti kita bincangkan tentang bab qada puasa ni, dan bab fidyah. Bab fidyah juga banyak soalan-soalannya. Kita bincangkan, tuan-tuan boleh simpan soalan tu dan kita boleh tengok pada siri yang kedua pada hari Rabu nanti insya-Allah. Dan kita bincangkan juga pada siri kedua tu bab kafarah. Bab kafarah. Kafarah ni hukuman bagi orang yang sengaja membatalkan puasa. Dan kita juga bincangkan tentang amalan-amalan sunat yang kita boleh buat, diamalkan pada bulan Ramadan insya-Allah. Dan pada waktu-waktu terakhir ni saya akan bacakan soalan. Terima kasih kepada sahabat Alia Ayuni kerana dia, sahabat kita ni sempat menaip ketika saya berikan tazkirah. Baik. Terima kasih juga pada sahabat kita Hazrul, Ahmad Khairul, Rizwan Taha, Muhammad Ubaid, sahabat saya Fairul Nizam, Roslan Nur Hashidah, Ustaz Fidaus Syurkan ya, Muhammad Nur Sudi bersama-sama saya, Nazri Aziz, Zuridi Ibrahim ya, Edi yang sedang lepak tu, Imam Ibnu Salihuddin, Rizwan Muhammad. Terima kasih atas sudi bersama-sama saya. Bagi tak ada soalan rasanya ya. InsyaAllah. Soalan daripada Muhammad Rizwan Taha. Kalau solat tarawih tetapi tak ditutup dengan witir, maka tidak mengikut sunnah Nabi SAW. Sebaiknya kita tutuplah dengan witir, barulah lengkap ibadah kita ya. Ataupun selepas tarawih dia berhenti dan dia witir pada pagi besok sebelum sahur, sebelum subuh, maka dibolehkan ya, tak ada masalah. Baik, insya-Allah saya kira cukup sekadar itu saja pada malam ini.
Sampai kita berjumpa lagi insya-Allah pada siri yang kedua nanti. Tuan-tuan boleh cek balik Facebook saya, update Facebook saya. Dan insya-Allah jika tak ada apa-apa halangan, kita akan bersambung siaran pada hari Rabu nanti pada jam yang sama 9 malam. InsyaAllah kita akan sambung beberapa kupasan dan hal ehwal tentang Ramadan. Dan saya percaya dengan sedikit ilmu ini mudah-mudahan kita bermanfaat dan kita boleh sampaikan kepada ahli keluarga, anak-anak kita, isteri kita, sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan mendapat manfaat untuk diri saya juga yang bercakap, memberi peringatan dan kita semua. Saya sudahi dengan doa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakina fi'din wa alimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayyil asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaka wa su'il qada wa syamatatil a'da. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa da'watan la yustajab lah. Wa sallallahu Muhammadan bil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.